أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشقنا معا بدا وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب الإبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi di dalam kuliah tafsir kita di dalam surah An-Nisa, yang mana kita sambung lagi di dalam ayat yang ke-46, yang mana kita sedikit je lagi nak habis ayat 46, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. InsyaAllah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم قل لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-46, sambungan ayat terakhir itu, firman Allah, walakin lanahumullahu bikufrihim fala yu'minu illa qalila. Akan tetapi telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah daripada rahmatnya. Jadi tuan-tuan mata Allah, jadi kita sambung lagi daripada perbahasan ayat 46, iaitu yang mana orang Yahudi mereka ini tidak mahu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum ini ayat yang disebut mereka wa sami'na wa asaina. Maksudnya mereka dengar apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi beritahu mereka dengar, tetapi wa asaina, mereka ni tak patuh, mereka ingkar. Sepatutnya sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku patuh, itu sepatutnya. Tapi orang Yahudi ni memang perangai dia macam ni. Last sekali bila tak dengar apa yang Allah Ta'ala beritahu, dengan kufur mereka terhadap Nabi Muhammad, maka kata Allah, walakin lanahumullahu bikufrihim fala yu'minu illa qalila. Akan tetapi telah dilaknat akan mereka itu, yakni Yahudi, oleh Allah daripada rahmatnya. Kalau mereka buat macam tu dekat Nabi, mereka kena laknat. Bila kena laknat Allah Ta'ala, habislah mereka ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab kufurnya mereka ini. Ya? Tu. Apa maksud jauh daripada rahmat? Yakni Allah Ta'ala hindar dia daripada kasih sayang Allah. Tidak ada pertolongan pada dia. Fala yu'minuna illa qalil. Maka tidak beriman mereka dengan Allah malaikat daripada kalangan Yahudi itu sedikit sahaja yang beriman. Jadi kebanyakan Yahudi ni tidak beriman. Cuma kata Allah illa qalil, hanya sedikit sahaja Yahudi yang hanya beriman. Ya? Seperti mana Abdullah bin Salaf dan sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Akhbar. Ya? Dua orang ni. Ada kalangan Yahudi yang beriman tetapi tak ramai kata Allah. Nah, tapi kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salaf ni dikenal adalah orang beriman. Dia selepas masuk Islam, dia merupakan pejuang Islam. Pejuang Islam. Di akhir hayat dia lah. Kemudian Ka'ab Akhbar ni pula ada cerita dia. Yang mana dia ni pernah suatu hari jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang mana dia pada waktu tu dia orang Yahudi tetapi dia alim di dalam kitab Taurat. Yang ni kata Ka'ab Akhbar ni.
Ka'bu Akhbar dia alim di antara ulama-ulama Yahudi pada waktu tu. Dia jumpa dengan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar dia cuba dakwah Ka'bu Akhbar supaya masuk Islam. Tapi dia ni pandai, dia ni ulama Yahudi. Dia pun petik ayat Quran. Bukankah dalam Quran ada sebut Allah Ta'ala kata apa? Mathalul ladzina humiluna at-taura summa la yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ka'bu Akhbar kata Sayyidina Umar, bukankah dalam kitab yang disebut perumpamaan orang-orang yang mengikut kitab Taurat kemudian dia mengamalkan, dia samalah macam himar, keldai. Maksudnya kedai timbul hitam di atas belakang. Macam kita lah kedai yang bawa barang tu lah. Jadi kata dia, Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi aku alim di dalam kitab Taurat. Allah Ta'ala jadikan aku ulama. Maknanya Allah pikul atas belakangku ni kitab Taurat. Jadi kalau sekiranya aku tinggal kitab Taurat, aku ikut ajaran yang telah dibawa oleh engkau oleh Sayyidina Umar, maka aku ni dikata seperti himar, seperti kedai. Maka aku tak boleh tinggal. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut macam ni, aku tak boleh tinggal ajaran kitab Taurat aku. Ni dia pandai kona. Orang panggil kona pandai ya. Dia cakap pandai. Dia hujah Sayyidina Umar, dia guna ayat Quran sebab dia ni alim di dalam kitab Taurat pada waktu tu. Tu. Jadi Sayyidina Umar ni bila dia dengar macam tu, dia pun jalan terus. Dia tak layang lah Ka'bu Akhbar ni. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam dunia ni bukan semua kita boleh berdebat. Bukan semua. Kalau kita tengok, kalau dia berdebat nak benar, tinggal terus lah. Kumpullah 10 ahli hadis, kumpullah 10 ahli fikih, kumpullah beribu-ribu ahli ulama, dak buat dengan orang jahil, tak jadi apa juga. Tapi kalau dia berdebat macam ni, berdebat berhujah kerana nak mencari kemenangan, yang tu tak boleh lah, tinggal terus. Tetapi kalau kita berdebat untuk mencari kemenangan, kebenaran, tetapi yang tu boleh, kata ulama. Kalau betul dia ni betul, kita boleh ikut dia. Kalau dia ni boleh mendatangkan bukti yang benar, kita boleh ikut dia, tak ada masalah. Tapi dia ni bukan mencari kebenaran, tetapi dia kata dia ni betul, maka tak selesai berdebat macam ni. Ramai orang macam ni. Kadang-kadang kita duduk mengajar, kemudian ada orang tanya kita, dia berdebat, ustaz, kata hukum lagu ni tak boleh, yang ni kata tak boleh, yang tu kata tak boleh. Kita kata dah buat dari Quran hadis pun tak pakai dah, sebab dia berpegang dengan hujah untuk dia menang. Kalau jumpa orang macam ni, tinggal teruslah, tak payah berhujah. Apa yang berlaku pada Sayyidina Umar dan Ka'ab bin Akhbar ni, dia jadi macam dia mari guna ayat Quran, dia tak mahu tinggal agama yang dia ikut di dalam kitab Taurat tersebut. Dia nak ikut Taurat juga, dia tak mahu ikut ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Terus dia berjalan Sayyidina Umar, sehingga satu hari dia pergi satu tempat, tiba-tiba dia terdengar satu ayat Quran yang dibaca oleh seseorang, iaitu ayat 47 di dalam surah An-Nisa. Bila dia dengar ayat Quran yang dibaca oleh seseorang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, antara ayat 47 Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang apabila tolak Al-Quran ni, apa akan jadi pada mereka. Bila dia dengar saja macam tu, bila dia dengar ayat tu, terus dia rasa sedih. Tengok cara Allah Ta'ala nak bagi hidayah pada seseorang. Lepas dia rasa sedih, dia jadi getar bila dengar ayat 47. Dari situlah, daripada asal ulama Yahudi, daripada asal dia ni hebat berlawan cakap Sayyidina Umar, tiba-tiba bila dia dengar ayat 47 yang dibaca oleh seseorang, maka bila dia dengar saja, berdebar jatuh hati dia. Ketar dia tu balik ke rumah, sebab dia orang Yaman. Dia balik ke rumah, dia tarik keluar semua anak bini dia, kemudian dia pergi cari Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia suruh Islamkan dia dan Islamkan seluruh keluarga Ka'ab bin Akhbar. Dia ni asal orang Yahudi. Tengok tuan-tuan, bila Allah Ta'ala buka pintu hati manusia, Allah Ta'ala boleh beri siapa-siapa sahaja, tak kira dia ni orang kafir ke macam mana. Satu orang yang kita tak sangka boleh menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita dalam dakwah,
kita ada potensi. Potensi, semua orang ada potensi. Maksudnya apa? Kita kena gaya push dia. Kena ada gaya. Contoh macam Jazz Bong lah. Contohlah satu hari bila kita dakwah dia, tengok Jazz Bong boleh masuk Islam. Mana mungkin? Siapa pun ada potensi nak masuk Islam. Contoh seperti Muhammad Ali, peninju tu. Asal bukan Islam, tapi boleh masuk Islam. Tak sangka. Seperti Mike Tyson tu. Tengok-tengok pergi tawah tu. Tu dia. Benda yang tak sangka macam ni. Ada orang kata Princess Diana masuk Islam sebelum meninggal, betul ke? Wallahu a'lam dah. Tapi kita dengar cerita macam tu lah. Tetapi nak bagi tahu dekat kita, tak mustahil siapa boleh masuk Islam. Mana mungkin satu hari Donald Trump boleh masuk Islam? Mana mungkin berkat doa orang mukmin 5 tahun yang akan datang Donald Trump masuk Islam? Mana mungkin? Tak mustahil, tuan-tuan. Ingat Presiden Amerika ni, dia tak baca tentang Islam ke? Sebab hari ni dia banyak teknologi. Dia ada di tangan dia telefon. Takkan tidak terdetik dalam hati dia satu hari dia nak search tentang Islam. Dia akan kaji Islam. Memang dia akan kaji Islam. Bila dia tengok Islam macam ni, bila dia tahu sikit belok tentang Islam, dia cari dalam internet contohnya, maka satu hari mana mungkin presiden selama ni dia lawan Islam, maka dia boleh jadi seperti Kabul Akbar. Seperti mana Turki dahulu yang diperintah oleh sekular, sekarang ni tengok bila Erdogan naik, Erdogan perjuangkan Islam. Tengok tuan-tuan rahmati Allah, bila jatuh Turki Osmaniyah pada waktu tu, maka jadi sekular negara Turki. Azan tak boleh, itu tak boleh. Kemudian bila naik orang yang sepatutnya, maka jadi Islam begitu hebat sampai hari ni. Sehingga negara-negara Eropah, tentera-tentera salib pun takut gerung dengan tentera Islam seperti mana Erdogan. Boleh kata macam tu. Jadi mana mungkinlah presiden seperti mana Amerika tu boleh masuk Islam. Kita pergi umrah tahun ni, di tengah tawah tengok macam cam je muka tu. Tengok Donald Trump. Mana mungkin. Ni cerita Allah Ta'ala nak bagi tahu dah. Tu. Ni tuan mata Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala senang saja nak bagi hidayah dekat siapa-siapa. Allah Ta'ala pilih dia supaya masuk Islam. Tu. Jadi bila dia pergi dekat Sayyidina Umar terkejutlah. Sebab Kabul Akbar dia bawa keluarga dia nak masuk Islam. Ni tuan mata Allah, ni cerita dia. Sebab itulah kalau kita nak berdakwah, kita berdakwah dengan hikmah. Kita berdakwah, kita tak boleh paksa-paksa orang. Kita tak boleh tekan-tekan. Kita tak boleh kekerasan. Kan macam Ustaz cerita kuliah yang lepas, ada seorang mu'alaf daripada Filipina. Dia duduk Filipina, tak ada hidayah. Allah Ta'ala tak bagi hidayah masuk Islam. Mari ke Malaysia, Alhamdulillah masuk Islam. Sebab apa? Duduk Filipina orang Islam jahat, dia kata. Tapi mari ke Malaysia, Alhamdulillah, bersantun, lembut, cakap baik, budi bahasa. Saya suka cara dia. Adab menyebabkan dia suka masuk Islam. Ni tuan-tuan mati Allah, firman Allah, ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna, wahai segala mereka yang diberi kitab Taurat, beriman olehmu dengan barang yang telah diturun daripada Al-Quran. Ayat tu bunyi macam ni. Bila Kabul Akbar, dia ni seorang alim, dia faham. Bila sebut ayat Quran, dia faham. Bila dia dengar saja ayat ni, dia punya terlekat dalam hati dia. Musaddiqan lima ma'akum, bahkan Quran ini membenar barang yang ada serta kamu daripada Taurat itu. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran ni, yang mana Quran tidak tolak Taurat. Quran dia kata Taurat itu benar, pembawaan Taurat itu benar. Tetapi bila Quran mari, Taurat kena tolak tepi. Itu maksudnya. Quran bukan memusuhi Taurat, Quran bukan memusuhi Zabur, Quran bukan memusuhi Injil. Tetapi Quran ini completed. Dia yang mengkomplitkan nuzul yang diturun kalimah daripada Allah Subhanahu Taala. Dia melengkapi segala kitab-kitab yang turun sebelum ni. Jadi Quran ni, dia ni bukan kata apa, bukan kita tolak, tetapi dia sebenarnya adalah pelengkap bagi Al-Quran.
Jadi Quran ini bukannya kata tolak Taurat. Jangan pula kita kata bila turun Quran tak boleh ikut Taurat. Bukan. Sebab pada waktu tu Sayyidina Umar dia dakwah kat Abu Akbar, dia kata bila Quran sudah turun maka tinggallah Taurat. Itu maksudnya. Tetapi empat kitab ni semua betul. Jangan pula kita kata Quran saja betul tapi Taurat tak betul. Tu tak boleh. Injil, Taurat, tetapi Al-Quran mari semua ni, maka kena tolak tepilah ni benda lain. Tu. Jadi bila dia dengar ayat 47 ni kat Abu Akbar, maka hati dia sudah pusing untuk minat masuk Islam. Min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha. Sebelum daripada bahawa kami hapus muka, yakni barang yang ada pada mata, hidung, kening dan sebagainya, maka kami kembali atas belakang, maka kami jadi seperti papan sekeping. Ni ayat ni Allah Ta'ala nak bagi amaran. Tu lah. Sebelum ni dia alim dalam kitab Taurat. Tu. Jadi bila turun Al-Quran, kena beriman dengan Al-Quran. Sebelum apa? Sebelum bala turun kepada mereka yang tidak boleh menerima Al-Quran. Dan apa bentuk bala Allah? An-natmisa wujuha, kami akan ubah muka mereka, fanaruddaha adin adbariha, kami akan pusing ini semua, toleh ke belakang. Maksudnya kod depan muka ni tak ada muka, jadi macam papas keping. Ni balasan orang tolak Al-Quran. Tuhan kata satu masa Tuhan akan ambil tindakan bagi orang tak terima Quran. Kami akan ubah muka mereka. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, ataupun kami laknat mereka dengan mengasah orang, maksudnya mengasah jadi mereka jadi kera, beruk, seperti yang kami laknat segala orang yang mempunyai hari Sabtu ambil ikan. Kita ni ambil dalam surah Al-Baqarah lah. Mereka ni ialah Bani Israel, kena mereka itu hukum apa yang Allah Ta'ala ubah mereka. Firus sadaqah, maksudnya wal kanazir, jadi kera dan jadi babi. Allah ubah Bani Israel jadi kera dan jadi babi. Sebab apa? Lawan perintah Allah. Ni pada hari Jumaat. Ni tengok dalam surah Al-Baqarah adalah kisah ni. Batulah orang lelaki janganlah tinggallah buat perintah Allah solat Jumaat. Tengok isteri tinggal Jumaat 3 kali, tengok bunyi tu. Tengok suami kita sudah kata. Yang macam, tapi Allah Ta'ala tak balas macam itulah. Alhamdulillah Allah Ta'ala tangguh. Jadi ini balasan Allah Ta'ala jadikan muka hadapan ni semacam sekeping papang, dia letak kat belakang, Allah Ta'ala balik. Jadi Allah Ta'ala kata wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah qada Allah Ta'ala itu tentu akan diperbuat akan dia. Allah perkemah lagi kata dia wa kana amrullahi maf'ula. Jadi Allah Ta'ala boleh buat apa yang disebut. Bila Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan laksana. Jadi bila Abu Akbar dia dengar ayat tu, dia balik ke Yaman, dia ambil keluarga dia, dan kemudian dia masuk Islam. Ni ayat ni ialah orang panggil ayat janji azab, wa'id, janji azab. Jadi benda ni berlaku bila? Kata ulama ialah berlaku sebelum berlakunya hari kiamat, balasan ni. Tu dia firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiruka duna zalika liman yasha. Ada ma. Wa innallaha la yaghfiru ma. Saya ambil dalam tafsir satu lagi. Ada ma tapi tengok Al-Quran Nasa. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Tak ada ma sini. Yushrika bihi wa yaghfiru ma. Wa yaghfiru ma. Ya betul dah ada dah. Saya ingat ke la yaghfiru ma, innallaha la yaghfiru ma. Rupanya ada ma wa yaghfiru ma duna zalika tu. Betul lah tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
itu tiada ampun ia dosa bahawa disyirik dengan dia, dan ampun ia barang yang lain daripada syirik itu, daripada segala dosa, bagi mereka yang dikehendaki ampun, dan dimasuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada azab, dan mereka yang dikehendaki azab akan dia daripada segala mukmin dengan dosa, kemudian barulah memasuk mereka itu akan jannah, yakni syurga. Jadi ayat yang kita nak baca kali ni, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawasanya dosa ini ada banyak jenis, banyak macam. Nah, dalam banyak-banyak dosa ni, Tuhan paling patang sekali ialah dosa syirik. Yang tu saja. Nah, syirik ni apa? Kita kongsi Allah dengan sesuatu yang lain. Kita kata Allah Ta'ala berkuasa, tapi kita letak benda lain juga berkuasa. Itu panggil syirik. Syirik ni murtad ataupun riddah ataupun sebagainya ni, dia daripada 3 sebab. Sama ada daripada sudut perkataan, i'tiqad ataupun perbuatan. Bahaya syirik ni, Allah Ta'ala tegas dalam ayat ni. Nah, ni kita tak boleh cakap macam tu. Contohnya Allah Ta'ala ni kuasa, kita memang kata macam tu. Tapi bila kita pergi jumpa Tok Bomo, contohnya nak pakai susuk ke, tu, ataupun kita nak pergi suruh dia cari barang kita hilang ke, tiba-tiba satu hari Tok Bomo bacalah jampi dia, dan sekali diizin oleh Allah, dia tunaikan hajat kita. Maka satu hari kita kata Tok Bomo tu hebat, Tok Bomo itu berkuasa. Tak boleh cakap macam ni. Jadi syirik. Nah, ni Bomo cuma usaha nak pergi Bomo boleh, dia cuma usaha berikhtiar mengikut jalan yang dibenarkan oleh syarak. Nah, siapa suruh jing mamba tanah, mamba air, mamba api, tu pelik dah tu. Nah, kita Piramli ni bagus, saya suka. Betul. Nah, Piramli ni ada ulama beritahu, dia ni merupakan apa ni, tok wali apa ni dalam seni. Wali dalam seni. Orang lah beritahu, wallahu alam lah. Tu. Wali dalam seni. Maksudnya wali tak semestinya wali songo tu, bukan. Maksudnya satu benda dia buat nampak rupa dunia dalam keseronokan, tapi pengajaran cukup hebat. Sebab Piramli ni kuat juga pegangan agama dia. Nah, jadi tengok cerita dia memang betul lah. Pasal Tok Bomo, mamba tanah, mamba air. Nah, last sekali cobaan. Cobaan tu apa maksud? Cobaan apa? Ujian. Ini semua ujian ni. Nah, jadi duduk mamba tanah dalam rumah apa, pauk nak tembak angin lagi habis. Maksudnya tak jadi apa benda tu. Duduk panggil mambang pun mambang tak boleh nak bantu dia. Dia pun lari juga. Ni. Jadi Tok Bomo hanya usaha berikhtiar mengikut jalan yang dibenarkan oleh syarak. Dan Allah Ta'ala pun makbulah doa dia. Allah Ta'ala makbulah usaha dia, ikhtiar dia. Kemudian kita dapat yang kita nak. Tetapi kuasa Allah kita pegang. Yang itu sepatutnya. Manusia tak ada apa-apa, Tok Bomo pun tak ada apa-apa, doktor pun boleh menyembuh penyakit, tak ada apa-apa. Allah sahaja yang berkuasa. Allah berkuasa dan Allah yang memberi kelulusan. Kita hanya berusaha. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada satu sifat kasbun, yakni sifat usaha. Tapi kalau golongan Jabariyah, maksudnya terpaksa. Kenapa engkau berzina? Aku dipaksa takdir, dia kata. Kenapa kau minum arak? Kerana takdir memasak aku. Kenapa datang kelab malam ni? Ya Allah menggerakkan kaki aku datang ke sini. Itu Jabariyah, artinya terpaksa. Tidak akui ahli sunnah wal jamaah, nauzubillah, masuk neraka jahanam lah. Dia ada Jabariyah, dia ada Qadariyah, banyak lagi lah, banyak pahaman. Jadi Allah yang membenarkan sesuatu benda terjadi. Manjada wajada. Siapa yang usaha, insya-Allah dapat. Bukan wajib dapat. Kalau kita kata wajib dapat, Allah lah, sebab ada makhluk yang menekan Allah. Kita usaha cari rezeki hari ni, kita nak RM500. Bila kita kata wajib dapat, manjada wajada, siapa usaha wajib dapat. Kalau kita tafsir macam tu, maka Allah Ta'ala dipanggil lemah lah. Sebab ada makhluk yang menekan dia supaya mewajibkan dia. Sebab tu manjada wajada, siapa usaha golek-golek dapat lah. Ada orang usaha tak dapat. Mengaji tafsir habis satu kitab, satu Quran 30 juzuk, tengok-tengok tak dapat-dapat pun. Ada juga macam tu. Ni maksudnya Allah Ta'ala bagi. Allah yang memakbulkan.
Dia. Jadi maka siapa yang syirik dengan Allah, dengan apa pun, dan dengan apa pun, Allah Ta'ala cukup pantang benda ni. Sebab Allah Ta'ala larang dalam ayat ni. Allah Ta'ala tak boleh terima hamba dia, makhluknya dia cipta selama ni, sekutu dengan dia. Contohlah, dia ambil satu benda, contoh ambil batu ke, dia sembah batu tu, dia minta hajat dengan batu tu tersebut, dia minta apa-apa dengan batu tu. Allah ni viral apa dalam grup tu, tokong pakai terkolok pula lah. Macam-macam lah. Dia pakai tangkai contohnya, dengan harapan tangkai yang dia pakai ini boleh melindungi dia. Ini syirik. Saya masa kecil dulu pun, saya pernah tengok kawan-kawan saya dia pakai tangkai. Dia pakai tangkai, dia kata tangkai ni boleh melindungi masuk hutang dan sebagainya. Saya tak pakailah, alhamdulillah, Allah Ta'ala selamatkan kita. Yang boleh melindungi kita daripada malapetaka, mara bahaya, hanya Allah Ta'ala saja. Nyatu saja. Bila dia syirik dengan Allah dengan apa-apa benda pun, Allah Ta'ala kata dalam ni, Allah Ta'ala cukup marah. Buatlah dosa apa pun, yang penting jangan syirik je. Bila kita buat satu dosa, contoh kita pernah berzina, kita minum arak sebelum ni, kita tipu orang, makan rasuah, tetapi kita tak pernah syirik pada Allah. Kita tahu zina ni dosa, kita pun sedar dan dosa, kita tak pernah lawan Allah, maka kita tetap boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau kita tengok di dalam hadis seperti mana Abu Zal Al-Ghifari, banyak juga hadis Abu Zal Al-Ghifari ni. Suatu hari Nabi SAW panggil dia. Bila Nabi panggil dia, Nabi kata depan dia, man min abdil qala la ilaha illallah summata ala zalik illa dakhala jannah. Nabi kata apa? Mana-mana hamba yang sampai mati di atas kalimah la ilaha illallah, maksudnya dia orang Islam. Bila dia mati, mati dalam Islam, mati sedang beramal amalan Islam dan juga akidah Islamiah. Nabi kata orang ni kok mana pun dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata macam tu. Tapi bila statement macam ni yang dikeluarkan oleh Nabi, maka statement ini telah menakutkan Abu Zar. Abu Zar bila dengar macam tu, timbul satu muskil. Kemudian dia tanya Nabi SAW, qultu wa in zana wa in saraqah. Apa kata Abu Zar? Ya Rasulullah, kalau dia ni masa dia hidup dia pernah berzina, masa hidup dia pernah mencuri, adakah dia boleh masuk syurga juga ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, wa in zana wa in saraqah. Apa kata Nabi? Ya, sekalipun masa dia hidup pernah berzina, sekalipun masa dia hidup pernah mencuri, dia tetap boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tak tolak, dia tak syirik pada Allah. Tu. Dia tak pernah buat satu benda yang menyebabkan dia jadi murtad, dia terkeluar daripada ajaran Islam. Mencuri bukan keluar Islam, berzina bukan menyebab keluar Islam, cuma mencuri berdosa, berzina tu berdosa. Tu. Tapi kalau sekiranya dia mencuri, contoh dia kata, contoh dia bercakap yang mana dalam Al-Quran kata berzina ni haram, aku tak kisah, walaupun kata haram bagi dia aku halal. Tu murtad ke? Tu Allahu Rabbi. Jadi kalau kita ada jawatan ke apa, hati-hati daripada sudut bercakap. Seperti mana di parlimen, bukan politik nak beritahu. Kita kata Nabi ni pelarian, tu tak boleh macam tu. Tak boleh ikut hukum Islam, takut kena potong tangan habis. Tak boleh hina Islam, boleh menyebabkan jatuh murtad, boleh syirik pada Allah. Allah Rabbi. Sayanglah kita orang Islam hidup berpuluh-puluh tahun, jangan jadi macam tu. Kita semangat macam mana pun, walaupun kita nak menang hujah kita, jangan babitkan benda yang boleh jatuh kufur pada Allah. Sayang akidah kita. Tu. Jadi tuan rahmati Allah, setelah diberi ingatan, dia tetap dengan faham dia tak betul itulah, maka dia jadi murtad. Tapi kalau dia mencuri, dia berzina, tapi dia mengaku perbuatan itu salah, dia kata tak tahulah aku ni, ini merupakan kelemahan aku tak boleh berhenti buat benda ni. Kalau dia kata macam tu, okey lagi. Dia tidak murtad macam tu. Ada seorang ni pernah buat berzina, dia ni pernah mencuri, tapi dia tak pernah murtad kepada Allah, maka Nabi kata
Allah Ta'ala sebut dakhala jannah, dan sekali setelah dosa dia dibayar balik di akhirat, maksudnya telah diazab oleh Allah Ta'ala dulu, kemudian dosa itu Allah Ta'ala pun masuk dia ke dalam syurga, boleh masuk syurga. Janji satu syarat je, Allah Ta'ala bagi warning, jangan kamu syirik pada Allah Ta'ala. Jadi Abu Zar dia tak puas hati, dia tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarakah ya Rasulullah, betul kan ni ya Rasulullah? Sekalipun dia pernah berzina, dia pernah mencuri, betulkah dia boleh masuk syurga ya Rasulullah? Macam kita lah, saya dah terang kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tiba-tiba tuan-tuan tak puas hati. Benda tu kita rasa seronok nak tahu, tapi macam nak kepastian, kita ulang lagi sekali, wa in zana wa in sarakah ya Rasulullah, betulkah orang berzina ni pernah masa hidup dulu mencuri, betulkah boleh masuk syurga? Ulang lagi. Maka Nabi kata wa in zana wa in sarakah, betul, orang berzina masa hidup, orang berzina, orang pernah mencuri masa dia hidup, maka dia pun boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Kemudian dia tanya lagi, wa in zana wa in sarakah, betul ya Rasulullah? Nabi pun jawab wa in zana wa in sarakah. Ni Abu Zar jadi macam tak puas hati lah. Nabi pun kata macam tu sampai 4 kali Nabi kata. Last kali Nabi kata summa qala fi rabi'ah, bila Nabi kata kali keempat, ala abni anti Abi Zar, apa kata Nabi? Sekalipun Abu Zar tak suka dengan apa yang aku sebut tadi, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Jadi Abu Zar sangka, oh senang sedap lah macam tu, buat zina masa hidup langsung boleh masuk syurga juga. Tu. Ni tak adil kata Abu Zar. Seolah-olah macam tu lah. Sebab itulah dia repeat balik tanya pada Nabi SAW sampai 3 kali dia repeat. Nabi tetap kata macam tu, sekalipun dia berzina, dia mencuri, dia Islam, maka dia tetap akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kemudian Nabi pun nampak dia macam tak puas hati, maka Nabi kata dekat dia, ala abni anti Abizar, sekalipun Abu Zar tak puas hati, ketentuan Allah. Bila dengar macam tu, fakharaja Abu Zar, maka sambil duduk berjalan, maka pergilah Abu Zar, tiba-tiba pergi. Wahwa yakun wa in rabima an Abizar. Sambil duduk berjalan, Abu Zar kata macam heran lah. Sekali pun Abizar tak puas hati, Allah Ta'ala tetap nak bagi macam tu kepada orang Islam sampai mati. Ni terhormat Allah. Jadi daripada sini dapat kita faham, manusia macam mana pun dia buat dosa selama ni. Sebab itulah nama kita ni manusia. Manalah ada manusia ni tidak ada buat dosa, betul tak? Kecuali para Nabi, yang mana Nabi Muhammad SAW dijanji maksum oleh Allah Ta'ala, terpelihara daripada dosa. Kita ni orang biasa. Tu macam kita lah, banyak dosa sangat. Kadang-kadang setidak-tidaknya ada dosa kita. Dosa kita apa? Dosa kita syahwat yang tersembunyi. Misalnya dosa syahwat ni, syahwat yang terlindung. Kita tengok seorang perempuan yang bukan mahram kita, kita ada satu syahwat tersembunyi dalam hati kita. Nabi sebut dalam hadis tu, satu perbuatan dosa dan keji. Jadi Nabi ni ada dekat kita. Contohnya, bentuk dosa kita buruk sangka pada orang. Tu setidak-tidaknya dosa kata. Tengok dia ni, tengok orang ni dekat dia, bila dia tengok saja, dalam hati kita sangka tak buruk pada dia. Contoh macam tu lah. Tu. Walaupun kita ni minum arak, berzina, berjudi, buat zalim, bunuh orang, macam-macam lah. Macam mana pun manusia buat dosa, apa pun dosa yang telah dilakukan, pintu taubat tetap dibuka selagi mana hadis Nabi sebut tidak naik matahari sebelah barat. Sampai bila? Sampai nyawa tidak sampai ke luar gharak, sampai ke hakuk. Sampai bila? Sampai sebelum Dajjal keluar, dan sampai sebelum keluarnya Ad-Dabah. Hadis Nabi kata ada 3 tanda taubat, pintu taubat ditutup. Yang pertama, keluar matahari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, keluarnya Dabah, binatang bumi. Binatang yang ini dia akan keluar di penjuru Kaabah Rukun Yamani, dekat perkuburan Nabi Ibrahim AS. Tu. Bila keluar salah satu daripada 3 ni, Allah Ta'ala tak terimalah taubat kita. Buatlah dosa atas dunia pun, selagi Allah tak datang 3 perkara ni, maka Allah Ta'ala tetap terima dosa kita. Terima taubat kita lah. Tu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah
innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala kata sini, yang Allah Taala tak ampun apa dia? Dosa syirik saja. Adapun dosa selain daripada dosa syirik, Allah Taala boleh ampun. Liman yasha, Allah Taala kata kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Boleh faham tak? Boleh ambil ayat ni beritahu kepada orang yang nak berubah. Contohnya ada seorang ni, ustaz saya nak berubah. Nah, Kak Noh, saya ni dah menyesal, saya nak berubah. Betulkah Allah Ta'ala boleh terima apa ni dosa saya ni? Allah Ta'ala boleh ampun? Kemudian tuan-tuan bacalah ayat ni. Baca ayat ni, ambil satu tafsir yang saya sebut. Maka dia boleh melembutkan hati dia bila kita baca macam ni. Nah, jangan syirik saja ayat dia. Kamu buat dosa banyak mana pun, jangan syirik saja dalam hidup ni. Maka taubatlah daripada sekarang. Cakap macam tu. Nah, firman Allah, wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dan barang siapa yang syirik dengan Allah, maka sesungguhnya telah mengerja ia akan dosa yang besar. Allah Tuhan sambung lagi, kata dia, siapa yang buat syirik, dia mengerja dosa besar. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Tidaklah engkau lihat, hai Muhammad, kepada segala mereka yang mensuci mereka itu akan diri mereka, iaitu yang puji sekira-kira kata mereka itu, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Ini kata orang Yahudi. Ia syirik pada Allah macam mana? Orang Yahudi kata, kami adalah anak Allah, wa ahibba'uh, kami adalah kekasih Allah. Ni jahat model orang Yahudi ni. Mengaji tafsir baru boleh tengok cerita-cerita macam ni. Kalau kita dengar kuliah biasa, kitab-kitab jarang nak boleh tahu kisah-kisah di sebalik ni. Tu. Jadi orang Yahudi sampai satu hari, ini cerita orang Yahudi lah. Bukan cerita zaman dahulu, zaman sekarang pun ni perangai orang Yahudi. Dan bukan Yahudi zaman Nabi Muhammad lagi, zaman kita ni hari ni. Dia duk sangka dia adalah manusia yang cukup teristimewa berbanding dengan bangsa lain. Dia tengok orang-orang Arab, dia sangka orang Arab ni tak istimewa. Sebab tu dia bunuh main lah. Dia rasa diri dia Yahudi ni istimewa. Melampaunya mereka ni dalam berdakwa istimewanya mereka, sampai satu tahap mereka mengaku, mereka kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ni anak Allah, sampai tahap tu sekali, dan kami ni adalah kekasih Allah. Tu nak kuat hujah dia. Faham apa ni, bahasa yang mudah faham, apa ni, Peluk a boy, apa panggil? Peluk a boy. Faham peluk a boy ni apa? Allah. Apa ni peluk a boy ni? Kesayangan lah. Right hand man. Apa orang kanan? Peluk eye boy lah. Peluk eye boy. Tu. Nampaklah cek-cek sikit kamu tadi. Peluk eye boy lah, macam kita ni orang kesayangan lah. Ataupun right hand man lah. Orang kanan ni, orang yang kita paling sayang ni. Tu. Maksudnya apa? Maksudnya Yahudi dia rasa dia ni blue eye boy. Blue eye boy. Tu. Blue eye boy. Angin lah. Blue eye boy. Ibarat dia blue eye boy Tuhan. Tu. Boy. Tapi dia kata kami ni anak Allah, kami ni golongan yang paling mulia. Sampai tahap tu dia kata di muka bumi ni. Melampaunya mereka ni sampai ke tahap mereka mensuci mereka sendiri, mereka memuji mereka lagi. Tu lebih-lebih lah ni. Mereka letak diri mereka ni sebagai anak Tuhan. Tu maknanya dia nak kata mereka lah yang paling suci. Inilah kata Yahudi. Kalau tengok dalam tafsir lain, ada terjemahan lagi dia kata artinya tidak betul pekerjaan itu, iaitu dengan tazkiyah, dengan suci diri sendiri, dengan puji diri mereka itu. Ini tak betul. Setengah tafsir kata macam tu. Dia mengaku dia paling suci, yang ni tak boleh lah. Tak usah kata macam ni dah. Baik tak payah kata. Contoh macam kita lah, kita nak akad diri kita, Allahu Rabbi Ustaz, tahun ni Allah penat rasa berapa. Tahun ni pergi umur 4 kali Ustaz, Allah Rabbi.
Itulah ustaz tu. Saya bukan nak riak, nak takbur apa. Tengok tu. Buat apa nak cerita pasal kita ya? Allah ustaz. Saya tahun ni 15,000 derma tu lah. Itulah tak tahu nak buat apa, saya derma je lah 15,000 ustaz. Saja ya buat panas-panas. Nak buat kopi-kopi ni ustaz. Tak cerita buat apa kat orang. Nah, tak perlulah. Tu macam kita nak mengangkat diri kita. Tu. Nampak nada relax ya. Allah ustaz. Tahun ni 4 kali pergi umrah ustaz. Penat rasa. Nah, tengok. Tak perlu akad diri kita. Namun jadi macam orang Yahudi ni. Nah, nak buat apa pun buat alah. Tak usah cerita kat orang. Kita derma 6 juta ke, 10 juta ke, tak perlu. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan. Nak kata manusia ni, ada pun Yahudi dia teruk lagi sampai dia kata nahnu abna'ullah, aku ni anak Allah. Tu wa ahibba'u. Nah, aku ini kekasih Allah. Ini cukup melampaui perkataan seperti ini. Nah, Allah Rabbi. Kalau kita faham betul tafsir ni, inilah. Nah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Balillahu yuzakki man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mentazkiyah mereka yang dikehendaki dengan iman. Allah sebut dalam Quran, satu orang manusia kalau dia ni orang yang bersih, Allah yang membersihkan dia. Kita tak boleh dakwa kita yang bersih. Allah lah yang bersihkan kita di sisi Allah. Allah Taala akan pilih ini siapa yang dia nak bersihkan. Jangan kita rasa kita ni bersih. Macam kita duk rasa kita ni ahli syurga. Jangan duk rasa macam tu. Lepas tu kita dakwa pada orang apalah kau sembahyang tak sah, ahli neraka jahanam. Atau macam tu. Tak boleh kata macam tu. Nah, baik sangat ke kita ni? Nah, hebat sangat ke kita ni amal kita boleh menapu syurga Allah Taala? Jangan macam tu. Wala yuzlamuna fatila. Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim kepada mereka itu walaupun sebesar orang yang ada sebiji kurma sekalipun. Ini ibarat Allah. Dan tafsir kata walaupun seberat. Maksudnya dalam ayat ni ringkas ya. Wala yuzlamu, Allah tidak berlaku zalim pada kamu semua walaupun sedikit. Itu saja. Dalam setengah tafsir kata nak kata sedikit qatila ni sebesar orang yang ada sebiji kurma sekali mana pun. Allah tak pernah melakukan zalim. Kurma sebiji bukan besar pun. Betul tak? Pernah kita tengok kurma sebesar durian ada? Tak ada. Tapi saya tengok, biasa saya tengok buah noneh kan. Buah noneh tu dia kecil tu. Sini panggil apa? Nona. Kelantan panggil noneh. Sebab noneh ni tergantung. Nah, kena tiup angin kat gantung macam tu. Nah, tapi dia kalau nampak merah tu kena ambil terus lah. Tak boleh lambat-lambat nanti dia jatuh. Jadi buah noneh ni nona lah. Saya panggil noneh. Buah nona ni kalau biasa saya tengok besar ibu tangan tak? Besar tangan ni. Tapi satu hari saya tengok besar ni. Nah, nona, pelik. Saya tengok buah macam durian apa ni? Durian Belanda. Ingat kau durian Belanda? Bukan. Tapi kalau tengok kurma besar ni, apa ira saya rasa. Dah. Tak pernah lagi tengok kurma sebesar seperti durian. Jadi kurma ni kecil tuan-tuan. Kurma adalah kecil, kemudian biji kurma tu lagi kecil daripada isi kurma. Dan dalam biji kurma tu ada urat. Boleh faham? Tengok cantik Allah Taala bagi ibarat. Nah, maksudnya urat yang kecil yang ada di butir kurma tu. Allah Taala tak berlaku zalim pun walaupun sedikit seorat yang ada pada biji kurma. Allah Taala tak berlaku zalim sedikit pun kepada siapa-siapa. Indahnya Quran dia bagi ibarat macam ni. Jadi Quran ni dia turun di masyarakat Arab di Madinah. Arab Mekah, Madinah tu. Madinah ataupun duduk di Mekah apa makanan mereka sudah tentu kurma lah. Sampai hari ni pun kurma itu makanan special dia orang. Ikut musim, tak ada musim apa memang kurma. Kalau kita pergi umrah, kita pergi buat haji, yang kita bawa balik apa? Sudah tentu bawa kurma. Tu okey batang pokok kurma pula. Kau pelik bawa batang kurma. Mana ni pramugari kata ni. Habis pak duduk ni. Batang kurma kata. Sudah tentu kita pergi umrah, kita bawa balik kurma. Pasal apa? Kurma memang tempat dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat Quran, dia bawa contoh kepada orang Arab yang dia duk makan hari-hari. Tengok kata indahnya Al-Quran. Macam buah kurma lah. Bukan setakat sebutir biji kurma, tetapi orang yang berada
di biji kurma tu Allah Ta'ala tak berlaku zalim. Tapi ada orang tanya, tu Allah Ta'ala turun bala? Macam mana kita nak jawab? Bala yang Allah Ta'ala turun memang sudah patut turun. Itu maksudnya. Sebelum ni Allah Ta'ala dah bagi warning. Kalau kita belajar dulu surah Tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk kan, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala bagi warning dah sebelum ni, peringatan tentang Islam, tapi mereka ni ingkar juga perintah Allah. Last sekali Allah Ta'ala mari tsunami, mari taufan, mari ribut, ikut kata Rena kau ribut taufan ke, mari sebab apa? Mereka patut memang dapat bala. Macam kita kena Covid ni pun bala juga, kita kena tsunami memang patut dah, sebab Allah Ta'ala dah larang sebelum ni. Sedikit lagi kita habis ayat ni. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadhiba, lihatlah olehmu betapa perbuat mereka itu, yakni Yahudi itu, atas Allah Ta'ala akan dusta yang demikian itu. Duk cerita Yahudi. Tengok betapa pembohongnya Yahudi ni. Jangan duk percaya dengan Yahudi ni. Kita kalau boleh satu hari jadilah pemimpin Islam di Malaysia, contoh Ustaz Arif jadi Perdana Menteri, contoh. Kalau doa alhamdulillah. Tapi kita tak nak. Satu hari. Jadi saya tak boleh nak percaya 100% kepada Yahudi. Allah Ta'ala sendiri sebut, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadhiba, lihatlah olehmu. Allah Ta'ala suruh tengok betapa memperbuat mereka tipu Yahudi atas Allah Ta'ala akan dusta, kazib yang demikian itu. Allah boleh dusta lagi? Ni bobo kita manusia leceh-leceh, cak-cak ayam, cak-cak ikan sarding ni lagilah. Jadi tengok betapa pembohongnya Yahudi ni. Siapa dia kata dia ni merupakan anak Tuhan. Tak mungkinlah Allah Ta'ala ada anak dan Allah Ta'ala ada rumah tangga, tak mungkinlah. Jadi inilah betapa dahsyatnya pembohongan Yahudi, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Firman Allah, wa kafa bihi isman mubina, dan memadailah dengan dosa yang nyata. Waktu pun dah cukup dah Tuhan bagi tahu. Ini adalah perbuatan dosa besar. Dalam hal mengaku mereka ini anak Tuhan, cukup dah, tak payah kata lain. Waktu dah cukup dah kata Allah, apa dia? Isman mubina, dosa yang cukup berat kata Allah Ta'ala. Dan turun, pernah ayat ni turun kepada siapa? Tengok dalam tafsir Ibn Katsir kalau tak silap. Dia turun ayat ni kepada Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf ni dia di antara ketua Yahudi pada waktu tu. Dia ada seorang lagi, nama Huyai bin Ka'ab. Dan Huyai bin Ka'ab ni, dia ni merupakan dua orang kepala Yahudi pada waktu tu. Ayat berikut ni yang kita nak baca ni ialah ayat yang diturun kepada Ka'ab bin Ashraf dan juga geng-geng dia. Di antaranya Huyai bin Ka'ab, dan dia ada pengikut lebih kurang 70 orang Yahudi lagi bersama dengan mereka lah. Tak kala datang mereka ni ke Mekah. Bila mereka pergi ke Mekah, Yahudi ni dia asalnya dia ada markas di Madinah. Madinah pada waktu tu dipanggil apa? Yasrib. Pada waktu tu. Jadi tempat Yahudi di Madinah. Mereka pergi ke Mekah, pergi berjumpa dengan Arab Quraisy pada waktu tu yang berada di Mekah. Sebab apa? Sebab Yahudi dia dengar satu berita kebangkitan satu orang bernama Muhammad bin Abdullah, yang mana Muhammad ni dia mengaku duduk di Mekah, dia adalah Nabi. Jadi di atas permusuhan orang Yahudi yang sedia ada pada hati dia, dia nak pergi ke Mekah, nak jumpa orang Quraisy, dia nak beritahu bahawasanya jangan terima Muhammad bin Abdullah. Dia nak asuk macam tu. Itu tujuan dia. Maka mereka marilah bersama 70 orang Yahudi, diketuai oleh siapa? Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Ka'ab. Dia menjadi ketua pokok Yahudi untuk pergi berjumpa dengan orang musyrikin Mekah pada waktu tu. Ini kisah dia. Jadi bila dia lihat segala perang Badar yang berlaku, kemudian dia menyuruh orang musyrikin, orang Yahudi ni jahat, dia asuh. Dia suruh orang musyrikin ni ambillah isteri-isteri yang pernah perang Badar bersama Nabi yang mati ni, jadilah isteri kamu. Kamu jaga dia, kebajikan dia. Dan kita perang Nabi habis-habisan. Ibarat kata dia ni batu api lah. Dan suruh orang musyrikin pergi perang Nabi. Suruh lawan Nabi.
Dah kita lawan Nabi habis-habisan. Mereka kata apa? Dan perang Nabi. Mereka kata kamu perang Nabi Muhammad, lawan dia habis-habisan. Tengok dalam tafsir itu kata dan membatal mereka itu perjanjian dengan Nabi. Nabi pergi hijrah ke Madinah, ada perjanjian sebelum ni dengan pokok Yahudi. Perjanjian apa? Mereka tak akan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika ditakdir oleh Allah Taala, musyrikin Mekah nak pergi attack Nabi Muhammad, maka Yahudi pada waktu tu akan siap sedia untuk mempertahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bersokongkol pula dengan popok tentera musyrikin Yahudi. Tengok jahat. Ni jarum dalam selimut lah. Jarum dalam selimut pula dah. Jarum dalam tepung lah ni. Jadi bila mereka mari ke Mekah, mereka telah mengingkari perjanjian yang berlaku dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu tu. Mereka nak lawan Nabi Muhammad SAW. Ni batu Yahudi tak boleh pakai. Batu kita tak boleh letak perjanjian dengan orang Yahudi ni. Tak boleh. MOU, kalau kita buat MOU dengan dia, tengok di Palestin Baitul Maqdis, PBB MOU dah tak boleh nak bom di Baitul Maqdis. Kena jaga orang perempuan apa, tapi lah sekali ke bom juga. Orang dah tengah tidur ni. Tu. Maksudnya apa? Yahudi kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima lah, kita tak boleh support dia. Ketika mana Obama dia nak naik dulu, ataupun Donald Trump masa buat pengundian pilihan raya, mungkin popok Yahudi ni ada sokong juga dia orang ni supaya jadi presiden pada waktu tu. Wallahu a'lam lah benda macam ni. So Yahudi ni apa yang kita baca Quran, dia satu puak, satu bangsa yang tak akan lepas orang yang taat kepada Allah. Dia tak akan lepas orang macam kita ni. Dia akan pastikan macam mana pun dia akan buat sesuatu kepada kita supaya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah seperti Wahabi. Wahabi macam tu lah ajar dia. Dia hanya membid'ahkan perkara ibadat saja. Zikir tak boleh, mengatik tak boleh. Tujuan apa? Tujuan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Ni perangai orang Yahudi. Ini prinsip orang Yahudi. Dia tahu orang Islam ni kekuatan dia ialah hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka dia nak putuskan hubungan kita dengan Allah. Maka siapa apa-apa perjanjian dengan dia, jangan percaya apa. InsyaAllah setakat tu dulu. Nanti kita akan sambung lagi kisah Yahudi. Best ni. Depan ni banyak lagi pokok Yahudi yang kita nak cerita. Wallahu ta'ala setakat tu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'ilma yanfa'una wa zidna amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi